Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Semoga semua rakyat Malaysia dan dunia selamat sejahtera. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah. Yang mana dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ini, seluruh umat Islam di seluruh dunia menyambut dan mengingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan pelbagai program dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk kita membina, untuk kita menambahkan lagi semangat juang kita supaya kita betul-betul berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu, yakni Islam, dan tetap teguh lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang saya hormati dan saya kasihan, dalam kita mengingati, dalam kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh, suri tauladan kepada seluruh umat, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Nabi perjuangkan selama 23 tahun di Mekah dan Madinah, bagaimana Nabi sebagai seorang ayah, peranan Nabi sebagai seorang suami, dan peranan Nabi sebagai ketua panglima tentera, dan begitu jugalah sebagai peranan Nabi sebagai ketua negara Madinah Al-Munawwarah. Ini mestilah menjadi contoh kepada kita dan beramal dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan ingatlah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Muslimin yang saya hormati dan saya kasihan, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada seluruh alam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam.
Dengan kedatangan Islam, alhamdulillah, Islam telah mengangkat kedudukan wanita sebagai wanita yang bermaruah, yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Peranan wanita yang sangat besar dalam kehidupan tidak dapat dinafikan, kerana wanita berperanan penting dalam membangunkan insan yang soleh, dan masyarakat serta negara yang sejahtera. Sebagaimana ungkapan yang kita biasa dengar, tangan yang menghayun buayan bisa boleh menggegarkan dunia. Inilah realiti peranan wanita yang kita lihat. Kerana di belakang seorang pemimpin, di belakang seorang suami, di sebelah seorang lelaki ialah wanita. Sama ada wanita sebagai ibu ataupun wanita sebagai isteri. Bagaimana sirah telah mempamerkan kepada kita bahawa di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummahatul mukminin. Antaranya yang hebat, antaranya ialah Sayyidatina Khadijah Khuwailid. Begitu juga dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Simak yang saya hormati dan saya kasihan, di belakang Abdullah bin Az-Zubair ialah seorang ibu yang sangat-sangat hebat, yang sentiasa memberi semangat dan dorongan kepada anaknya, sehinggalah anaknya terkorban dan syahid dalam perjuangan mempertahankan Islam, iaitu Asma binti Abu Bakar. Dan untuk itulah yang saya ingin mengajak kepada seluruh wanita di seluruh dunia, di Malaysia dan juga khususnya di negeri Terengganu Darul Iman, untuk kita sama-sama berperanan bagi kita membina jati diri kita, berperanan untuk kita menjadi sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam membangunkan ummah. Wanita sebagai seorang ibu yang mana Allah peringatkan kepada kita, sebagaimana ayat dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Untuk kita menjadi ibu yang sentiasa mengingat tentang peranan kita untuk membawa anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan untuk membawa anak-anak kita jauh daripada azab api neraka. Dan itu juga peranan yang kita mesti mainkan sebagai seorang isteri yang soleh, yang sentiasa menjadi pendorong, yang menjadi penyejuk mata kepada suami. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tengok di dalam surah Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala itu bahawa ia menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri, iaitu isteri-isteri, supaya kamu dapat menenangkan jiwa kamu di sampingnya. Allah menjadikan daripada kalangan kamu itu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda yang jelas bagi mereka yang berfikir. Contoh, marilah kita contohi apa yang dilaksanakan oleh Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Khuwailid,
sebagai isteri yang sentiasa menjadi pendorong, yang menjadi backup kepada perjuangan suami, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan seluruh diri hartanya untuk perjuangan Islam. Dan yang ketiganya ialah peranan kita sebagai anggota masyarakat. Yang ni diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, sebahagian dari mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada perkara yang mungkar. Mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan juga Rasul. Mereka itulah dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha bijaksana. Inilah golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya-Allah kita berdoa pada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mestilah terus menjadi orang-orang yang sentiasa berdakwah, orang yang sentiasa mengajak kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, keluarga kita kepada yang ma'ruf, dan juga melarang daripada perkara-perkara yang mungkar. Ini tanggungjawab yang mesti kita laksanakan, walaupun kita di mana saja kita berada dan apa pun kerja yang kita lakukan, sama ada kita adalah suri rumah tangga ataupun kita sebagai wanita yang berkerjaya, ataupun kita sebagai ibu kepada anak-anak kita, sebagai ibu tunggal dalam keluarga. Dan akhirnya saya mengajak kepada semua wanita yang ada di seluruh negeri Terengganu untuk kita mempersiapkan jati diri kita dan juga untuk kita mempersiapkan tanggungjawab kita sebagai wanita pembangun ummah dengan kita mencontohi peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada 5 dengan kita menjadikan sifat-sifat dalam kerja buat kita. Yang pertama, integriti, yakni amanah. Yang keduanya, mestilah kita itqan, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah. Dan yang paling penting sekali adalah ikhlas. Kerja buat kita mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Samping setiap wanita yang berkerjaya, yang menjadi suri rumah tangga sebagai ibu tunggal, mestilah cekap dalam kerja buat kita dan juga kreatif, supaya kita dapat membina diri, membina keluarga dan menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang sejahtera. Selamat melaksanakan tanggungjawab kita, insya-Allah. Semoga dengan kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW menambahkan lagi semangat kita, semangat juang kita untuk berpegang kepada Islam dan juga menjadi sebagai pendukung kepada perjuangan Islam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. عليك صلى الله O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah O Muhammad.